Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para panel dan hadirin sekalian. Bertemu kita dalam forum hari ini bagi membincangkan kata nama dan kata sifat. Sebelum sesi pada hari ini dimulakan, marilah kita mengenali antara satu sama lain. Saya Kairina Umairah binti Muhammad Azli, nombor matriks D20231105-998 merupakan moderator anda pada hari ini. Saya Noraida binti Ahmad, nombor matrik D202311060002 selaku panel pertama pada hari ini. Saya Nur Hafizah binti Mansur, nombor matriks D202311060016 akan menemani anda pada hari ini. Sebelum perbincangan kita pada hari ini dimulakan, saya memberikan dahulu maksud morfologi. Menurut Kamus Linguistik pada 1997 menjelaskan morfologi ialah bidang linguistik atau cabang tata bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan pergolongan kata. Golongan kata terdiri pada kata nama, kata kerja, kata sifat dan kata tugas. Pada hari ini, kami akan memfokuskan golongan kata yang terdiri pada kata nama dan kata sifat. Bagi mengulas dengan lebih lanjut, saya menjemput panel 1 untuk menerangkan dengan lebih terperinci apakah jenis-jenis kata nama. Terima kasih Saudari Karina atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan mengenai jenis kata nama dalam bahasa Melayu. Kata nama ialah kata yang digunakan untuk menyebut atau merujuk sesuatu yang melibatkan manusia, haiwan, benda, tempat dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, kata nama terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk merujuk sesuatu secara khusus. Dalam bahasa Melayu, kata nama ini mestilah ditulis bermula dengan huruf besar. Contohnya, nama manusia, Ali, nama tempat Tasik Chini dan nama haiwan seperti sang kancil dan sebagainya. Kata nama am pula ialah kata nama yang digunakan untuk merujuk sesuatu secara umum. Dalam bahasa Melayu, kebanyakan kata nama ialah kata nama am. Contohnya, masjid, perpustakaan, budak dan sebagainya. Yang terakhir ialah kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan sesuatu kata nama sama ada kata nama khas ataupun kata nama am. Kata ganti nama ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama tak tentu. Contoh kata ganti nama diri seperti saya, awak dan sebagainya. Contoh bagi kata ganti nama tunjuk seperti ini dan itu. Dan yang terakhir ialah kata ganti nama tak tentu seperti siapa-siapa, mana-mana dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya mengenai jenis kata nama yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel 1 atas penerangan yang diberikan. Kita dapat rumuskan bahawa kata nama terbahagi kepada beberapa jenis yang boleh kita fahami dan digunakan dalam konteks situasi yang betul. Forum kita pada hari ini diteruskan lagi dengan jenis-jenis kata sifat pula. Oleh itu, dipersilakan panel 2 untuk mengulas sedikit apakah jenis-jenis kata sifat. Baiklah, terima kasih atas soalan tersebut. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan sedikit mengenai kata sifat. Kata sifat merupakan salah satu golongan kata yang juga dikenali sebagai kata adjektif. Terdapat 9 jenis kata sifat, iaitu kata sifat bentuk, cara, jarak, panca indera, perasaan, keadaan, ukuran, warna, dan waktu. Baiklah, jenis kata sifat yang pertama ialah kata sifat bentuk. Kata sifat bentuk merujuk kepada bentuk-bentuk yang wujud, seperti bujur, bulat, dan segitiga. Seterusnya ialah jenis kata sifat cara dan jarak. Cara merujuk kepada ragam atau kelakuan yang boleh ditambah dengan perkataan dengan atau secara. Contohnya, popok dan perlahan. Manakala kata sifat jarak ialah ruang di antara dua kawasan, seperti dekat, hampir, dan jauh. Baiklah, kata sifat yang keempat ialah kata sifat panca indera. Kata sifat panca indera merangkumi 5 jenis deria yang wujud, iaitu deria pandang, pendengaran, bau, rasa, dan sentuh. Contoh kata sifat bagi panca indera ialah merdu, sumbang, indah, dan banyak lagi. Selain itu, jenis kata sifat juga ialah perasaan dan keadaan. Kata sifat perasaan merujuk kepada emosi seseorang. Contohnya, kecewa, marah, dan sedih. Kata sifat keadaan pula ialah sifat atau tabiat.
Contohnya cerdik, takut, dan sehat. Baiklah, 3 kata sifat yang terakhir ialah kata sifat ukuran, warna, dan waktu. Jenis kata sifat ukuran ialah berat, saiz, dan ukuran seperti nipis, tebal, rendah. Warna pula ialah warna-warna yang muncul seperti warna hijau, putih, dan merah. Akhir sekali ialah jenis kata sifat waktu. Contohnya perkataan seperti awal, lewat, dan lambat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih panel 2 atas penerangan yang diberikan. Kata sifat sering digunakan oleh kita semua dalam kehidupan seharian kerana jenis-jenis kata sifat merangkumi perasaan, keadaan, warna dan sebagainya. Selepas mengetahui jenis-jenis kata nama dan kata sifat, marilah kita masuk kepada proses pembentukan kata. Pembentukan kata terdiri daripada pengakroniman, pemajmukan, pengimbuhan dan penggandaan. Untuk perbincangan yang seterusnya, bolehkah panel 1 menerangkan proses pembentukan kata bagi pemajmukan dan pengakroniman bagi kata nama dan kata sifat? Baiklah, terima kasih. Seterusnya saya akan menjelaskan dan menghuraikan mengenai proses pemajmukan dan pengakroniman yang terlibat dalam bahasa Melayu. Proses pemajmukan. Proses pemajmukan ialah proses yang membentuk kata majmuk yang terdiri daripada 2 atau lebih patah perkataan. Secara ringkasnya, rangkaian kata yang digabungkan ini mempunyai makna yang berlainan daripada makna asalnya. Kata majmuk ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu rangkai kata bebas, istilah khusus dan mengandungi makna kiasan. Contohnya buah tangan, setiausaha dan tanda tangan. Seterusnya ialah proses pengakroniman. Proses pengakroniman ialah satu proses untuk membentuk perkataan baharu dengan menggabungkan bahagian-bahagian tertentu daripada beberapa perkataan. Menurut Asmah Haji Omar 2014, akronim ialah kata yang dibentuk dengan menggabungkan suku kata pada kata-kata unsur. Contohnya, perkataan UPSI berasal daripada perkataan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan tadika berasal daripada perkataan Taman Didikan Kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya mengenai proses pemajmukan dan pengakroniman yang terdapat dalam bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel 1 atas penerangan sebentar tadi. Dapat dirumuskan bahawa kata nama dan kata sifat terlibat dalam proses pemajmukan dan pengakroniman. Jadi seterusnya kita beralih kepada proses pengimbuhan dan penggandaan. Panel 2, adakah kata nama dan kata sifat juga terlibat dalam proses pengimbuhan dan penggandaan? Ya, proses pengimbuhan dan proses penggandaan wujud dalam kata nama dan kata sifat. Baiklah, bagi proses pengimbuhan, terdapat 4 jenis imbuhan, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Contoh bagi imbuhan awalan ialah perkataan tercantik dan sebijak. Bagi imbuhan akhiran ialah duniawi dan amali. Imbuhan apitan ialah kemelayuan dan ketangkasan. Dan akhir sekali ialah imbuhan sisipan seperti lelaki dan jejari. Proses penggandaan pula terbahagi kepada 3, iaitu proses penggandaan penuh, separa dan berentak. Bagi proses penggandaan penuh, ia meliputi perkataan yang diulang sebanyak 2 kali seperti baik-baik dan cantik-cantik. Bagi penggandaan separa, terbahagi kepada 3 pula, iaitu awalan, akhiran dan apitan. Contoh bagi penggandaan separa awalan ialah sekuat, kuat dan sebanyak-banyak. Akhiran ialah kecil-kecilan dan besar-besaran, manakala apitan ialah keibu-ibuan dan kepura-puraan. Akhir sekali ialah penggandaan berentak. Berentak pula terbahagi kepada 3, iaitu berentak vokal, konsonan dan bebas. Bagi berentak vokal seperti karut-marut, berentak konsonan ialah kucar kacir dan akhir sekali ialah berentak bebas seperti kacau bila. Sekian, terima kasih. Baik, faham dan terima kasih panel 2 atas penerangan sebentar tadi. Hasil daripada perbincangan kita pada hari ini dapat dirumuskan bahawa kata nama dan kata sifat ini mempunyai pelbagai jenis dan terlibat dalam proses morfologi yang terdiri daripada pemajmukan, pengakroniman, pengimbuhan dan penggandaan. Maka tajuk morfologi kata nama dan kata sifat ini telah dijawab oleh panel 1 dan panel 2. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.